أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وازرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan ucapan kesyukuran kita, bukan saja ucapan, tapi kita kena zahirkan kesyukuran tu dengan perlakuan kita yang menunjukkan kita ni adalah hamba Allah yang taat kepadanya. Ya, taat tu maknanya kita akan sentiasa memberi perhatian kepada apa yang Allah kehendaki yang kita lakukan ya semasa kita mengharungi hidup yang pendek ini. Hidup di dunia adalah satu perjalanan yang sangat pendek ya, yang sangat pendek berbandingkan dengan kehidupan di akhirat ya. Ada di antara ulama cuba membandingkan kehidupan dunia ni, bagaimana pendeknya. Diibaratkan hidup kita ni katakanlah umur kita 70 tahun ya, ataupun 80 tahun. Jadi kehidupan kita ni adalah lebih kurang 2 jam je dalam 80 tahun tu. Mana 80 tahun tu lebih adalah kehidupan kita di akhirat. Jadi yang dunia ni hanyalah 2 jam saja ya. Jadi kalau kita ambil iktibar ataupun pendekatan yang dibawa oleh para pemikir ni, kita akan dapati itu sajalah kehidupan kita dunia ni 2 jam saja. Ya, yang lain tu sebenarnya adalah kehidupan akhirat ya, kerana hidup kita di akhirat nanti akan kekal abadi ya, kekal abadi selama-lama. Jadi maknanya kalau kita fokus kepada kehidupan dunia ni adalah satu kesilapan yang besarlah ya. Yang kekal abadi itu kita tidak fokus, tapi kita fokus kepada kehidupan dunia sehingga kita melupakan yang kita akan hidup kekal abadi di akhirat nanti ya. Jadi itulah sebab itu perlunya kita menyediakan diri kita ni dengan ilmu yang baik, iaitu ilmu Al-Quran, untuk menyediakan kita nanti jadi bekalan dan menjadi bantuan kita di akhirat nanti, kerana hidup kita akan berterusan ya. Dengan adanya ilmu Al-Quran ini, kita mengharapkan Allah akan menempatkan kita di tempat yang baik jangan di tempat yang kurang baik. Itulah tujuannya. Sebab Al-Quran ini adalah persediaan kita ya untuk akhirat, bukan saja untuk dunia. Dengan baiknya kehidupan kita dunia yang selama 2 jam tadi, maka baiklah kehidupan kita yang dianggarkan melebihi 80 tahun ya. Dan dia kehidupan sebenarnya adalah selama-lamanya ya. Jadi penting untuk kita menggunakan Al-Quran yang telah diberikan kepada kita, disampaikan kepada kita sekian lama, untuk kita jadikan panduan ya. Dan jangan kita tersilap langkah dan tersilap membuat apa-apa barang keputusan dalam perlakuan kita di dunia ini ya, insya-Allah.
Jadi kita terus saja sambung perkongsian kita semalam. Kita telah selesai uh, berkongsikan maklumat berkenaan dengan kalimah. Okey, kita tukar model ni. Kalimah allazi istauqada, ya. Istauqada ni kalau tuan-tuan lihat, ya, dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan ke-10, ya. Macam mana cara kita nak mengenal? Yang pertamanya, kalau tuan-tuan sudah biasa, tukarkan 3 huruf akar di dalam kalimah ni dengan fa, ain, lam, ya. Tukarkan 3 huruf akar ni kepada fa, ain, lam. Kerana fa, ain, lam tu adalah huruf yang kita gunakan untuk membentuk acuan-acuan kata-kata terbitan di dalam Al-Quran. Bermakna apa? Apakah 3 huruf akar di sini? Ialah, saya tunjukkan dengan bantuan anak panah. 3 huruf akar di sini ialah waw, qaf dengan dal. Ya, itulah 3 huruf akar di dalam istauqada ni. So, apa tuan-tuan dan puan-puan buat untuk mencari acuan dia? Dengan kita mengenal acuan tu, kita akan mengenal lah kalimah ni. Kita tukarkan dia. Waw ni yang huruf pertama tukar pada fa, qaf ni tukar pada ain, dal tukar pada lam. Itu cara dia, ya. Jadi waw ni tukar pada fa, dia akan jadi istaf. Qa ni tukar pada ain jadi istaf'a. Lepas tu dal tukar pada lam jadilah la. Jadi acuan dia adalah istaf'ala. Istaf'ala, ya. Itulah acuan dia, ya. Bentuk acuan tu penting untuk kita mengenal kalimah tu. Jadi apabila kita sudah mengenal acuan dia istaf'ala, jadi tuan-tuan pergi ke gunakan template Quranic QHS vocabulary yang QHS bagi pada tuan-tuan tu. Carilah acuan istaf'ala, yang kalau tuan mana acuan dia, yang ni dia. Tu dia, ya. Istaf'ala yang ni, yang kita dan saya kotakkan dia supaya tuan-tuan nampak, ya. Istaf'ala tu itulah acuan kepada istauqada tadi. Dia mengambil bentuk ni, acuan ni. Bila kita mengetahui acuan dia, jadi kita tahulah jenis dia, ya. Di atas ni ada istaf'ala tu apa dia? Dia adalah fi'il madhi ma'lum wazan ke-10. Itu dia, ya. Jadi istauqada tu adalah fi'lun madhi ma'lum wazan ke-10. Itulah jenis dia, ya. Jenis dia. Dan dia 3 huruf akar dia tadilah waw, qaf dengan dal. Waw, qaf dengan dal membentuk kata kerja ataupun kata dasar yang dipanggil iaitu waqada. Waqada bermakna menyalakan, ya. Dia maklum, dia aktif. Jadi perbuatan tu sebenarnya ialah dia yang menyalakan. Istaf'ala ni apabila menggunakan waw, qaf, dal tadi, dia jadilah istauqada. Istauqada maknanya dia menyalakan api dalam konteks wazan ke-10, ya. Wazan ke-10. Mari kita imbaskan balik semula apa yang dimasukkan oleh wazan ke-10. Hari itu ada puan tu bertanya, kenapa digunakan wazan ke-10? Ya, dan saya pun telah berkongsikan maklumat tu. Kita imbas sekali lagi supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak mencari, ya, maklumat tentang wazan-wazan kalimah Al-Quran, ya. Jadi kita pergi ke corpusquran.com ni, ya.
Saya tandakan sikit ke atas ni, kalau tuan-tuan tak nampak ya, ni kat sini tulis apa? corpusquran.com website ya. Yang tuan-tuan lihat ini adalah corpusquran.com yang dibina oleh rakan-rakan kita di University of Leeds ya, United Kingdom. Kawan-kawan sana bersama pensyarah-pensyarah sana ya. Hebat ya kerja mereka sehingga mereka boleh menyediakan satu bahan yang sangat apa? Yang sangat bagus ya untuk kita ya. Saya tadi lupa, saya dah mula rakaman ke belum ya? Nanti saya tengok sekali. Dah. Oh sudah ya. Sudah. Okay. Kadang-kadang bila kita mula bersyarah ni kadang terlupa pula. Okey. Ya, bayangkan kawan rakan-rakan kita ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, cuba tengok, cuba kita renung diri kita ya. Rakan-rakan sana boleh membina satu bahan pembelajaran yang sangat hebat macam ni ya. Jadi kalau kita tak tahu guna, rugi sangat ya. Belum lagi disuruh kita untuk membina apa ni bahan aplikasi yang macam ni, jauh sekali kan. Tapi ni kawan-kawan kita dah buat ni pun kita tak boleh guna juga, rugilah ya. Jauh sangat ya. Mereka yang serius dalam belajar Al-Quran, mencari ilmu Al-Quran, kita akan dapati banyak sumbangan dia kepada umat kita ya. Kita sekarang ini dapat menggunakan secara percuma. Yang kita tak kenal pun ya, mereka kat sana tetapi kita dapat menggunakan. Alhamdulillah, ini satu kemudahan yang Allah berikan pada kita. So pastikan tuan-tuan tahu nak menggunakannya ya, dan boleh berkongsikan ilmu yang ada di dalam ni kepada masyarakat kita ya, keseluruhan. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu bahagian wazan tadi, wazan ke-10, sekali lagi saya tunjukkan, pergi ke bahagian, tengok ada menu belah kiri ni. Ambil Quranic Grammar ni ya, Quranic Grammar, lepas tu tekan di Quranic Grammar, dia akan bawa kita kepada bahagian banyak. Grammar ni macam-macam bawah Quranic Grammar ni ya, topik-topik dia semua tu penting untuk kita tahu dia dan fahamnya untuk kita menguasai bahasa Al-Quran ni ya. Rakan-rakan kita ni dah buat untuk kita ya, kita guna saja ya. Nah, ni sebagai contoh, belah kanan ni dia panggilkan tree bank ya. Dia mana dia ni dia synthetic tree bank ni. Ini pun satu kaedah yang sangat membantu kita untuk memahami kedudukan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, fungsi dia, pertalian dia, dan apakah peranan dia dalam pembangunan ayat itu ya. Semua ni hebat ni ya. Dia nanti ya, tuan-tuan yang akan mengikuti kelas kita ya, kita akan kongsikan bahagian ni. Ini kita akan ajarkan atau kongsikan di tahap yang keempat nanti ya. Yang ketiga tahap intermediate. Tahap keempat ialah tahap upper intermediate kita panggil ya. Tahap atasan. Atasan untuk memahami apa yang dikongsikan kepada kita ni sebagai contoh ya. Tapi hari ini kita nak melihat wazan. So tuan-tuan pergi dekat bahagian verb, sebab wazan itu berkaitan, bermulanya wazan itu adalah untuk membantu kita mengenal penggunaan kata kerja ya. Penggunaan kata kerja dalam berbagai-bagai konteks. Itulah wazan ya. Daripada kata kerja tu, dia juga digunakan dalam kata-kata nama ya, juga digunakan dalam konteks yang sama. Tetapi permulaannya ialah kita untuk memahami wazan tu kena memahaminya dalam konteks kata kerja, sebab tu dia masuk dalam bahagian verb ya. So wazan ialah dalam verb forms ni. Ni ya, ni dia kan. Jadi di sini ni maklumatnya yang disediakan oleh app ni untuk kita memahami apa yang dimasukkan wazan ya. Dan semua wazan tu ditunjukkan dalam bentuk acuan yang menggunakan 3 huruf akar,
fa'ilam ni. Fa'ilam ya. Ini adalah huruf akar acuan. Sebab di dalam kalimah Al-Quran, huruf akar akan berbeza-beza. Jadi digunakan fa'ilam sebagai default, dipanggil ya, untuk menerangkan konsep wazan. Jadi di sini disediakan kepada kita ya. Nanti tuan-tuan bacalah ya. Yang bermula dengan form 1 ni, itu adalah wazan 1. Ya, diterangkan wazan 1, dibagi contoh dengan fa'ilam tu dia membentuk kalimah fa'ala ya. Kalimah fa'ala inilah acuannya kepada wazan 1. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, wazan 1 dia ada 3 wajah ya, bukannya fa'ala saja. Dia ada 2 lagi, iaitu fa'ila dengan fa'ula. Ya, wazan 1. Hanya wazan 1 saja ada 3 wajah. Ya, 3. Kenapa kita panggil wajah? Sebab ini sudah bentuk. Form tu bentuk. Bentuk tu pula dia ada 3 variasi. So kita panggil dia 3 wajah. Yang fa'ala ni ialah form 1A. Kalau form 1B, ain tu baris bawah. Jadi fa'ila. Kalau form 1C, dia fa'ula. Ain baris hadapan. Itulah. Ya. Kalau tuan-tuan tengok fa'ala ni, ingat dia ada 2 lagi untuk wazan 1. Iaitu fa'ila dan fa'ula. Itu semua termasuk dalam wazan 1. Ya. Kalimah yang dibentuk daripada wazan 1. Dia bagi contoh kat sini, kataba. Inilah kalimah Al-Quran. Yang ni acuan baru ya, yang fa'ala ni. So kalimah yang sebenar dia bagi contoh, yang example sini, contoh. Ya, contoh dia kataba. Fa'ala kataba. Ya, kalau yang kedua tadi fa'ila, contoh dia apa? Sami'a. Di sini contoh sami'a. Kalau fa'ula 1C tu contoh dia apa? Karuma. Itulah ya, dalam Al-Quran kataba, sami'a, karuma. Itu semua wazan 1 tu. Ya, dan wazan 1 diterangkan di sini apa yang dimaksudkan dengan penggunaan wazan 1 ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil masa sikit untuk ya membaca ya, dan memahami apa yang dikongsikan kepada kita. Hari ini saya nak bawa berkaitan dengan wazan ke-10 ya. Tuan-tuan, ini wazan 2 fa'ala. Wazan kedua dia tasydidkan ain tadi jadilah fa'ala. Contoh dia allama. Ini contoh dalam Quran, allama al-Quran, ar-Rahman, allama al-Quran. Itu wazan kedua lah tu ya. Dan bila kita faham apa yang diterangkan sini, kenapa penggunaan wazan kedua, kita fahamlah kenapa Allah menggunakan allama ya dalam ar-Rahman ya. Surah 55 ar-Rahman, Allah mulakan dengan ar-Rahman, allama al-Quran. Kemudian seterusnya ini wazan ketiga, ini bentuk dia iaitu fa'ala. Wazan keempat af'ala. Wazan kelima tafa'ala. Nah, pastikan tengok di sini wazan kelima dia ada penambahan ta kepada wazan kedua ya. Kalau wazan kedua dia fa'ala, saya boleh bantu sikit je ya. Ini wazan kedua. Kalau wazan kedua dia fa'ala. Kemudian bila tambah ta prefix sebelum fa'ala tu tambah ta, dia ada jadi wazan kelima. Itu cara nak memahami ya wazan kelima. Jadi maknanya wazan kelima ni mesti ada kaitan dengan wazan kedua. Ya, bila kita faham wazan kedua, nanti kita akan faham kenapa wazan kelima digunakan. Ya, okey. Begitu juga seterusnya wazan ketiga. Wazan ketiga ialah tafa'ala. Kita tolak ke atas sikit. Tafa'ala. Sekali lagi, tadi kita kata tafa'ala adalah wazan 2 tambah ta. Ya, wazan 2 ni tambah ta.
Dan wazan ke-6 sama juga. Wazan ke-6 ini ialah wazan ketiga tambah ta. Itu cara nak mengenal dia. Ya. Wazan ketiga tambah ta prefix. Apa dia? Iaitu wazan ketiga asalnya ialah fa'ala. Ini wazan ketiga. Ya. Wazan ketiga. Kemudian tambah ta prefix tu, dia jadilah wazan ke-6. Begitu juga bila kita memahami wazan ketiga, kita akan memaham wazan ke-6. Ya. Jadi senang kita untuk memahami setiap wazan tu. Ya. Okey, ini wazan ke-6 dan wazan ke-7. Sorry, scroll. Ini wazan ke-7. Wazan ke-7, apakah identiti wazan ke-7? Sebab huruf lain tu semua ada pada wazan lain. Jadi untuk membezakan wazan 7 dengan wazan lain, kita akan tengok ada penambahan non sukun. Ya. Sebelum huruf pertama fa tu, ada nun yang sukun. Itu beza dia. Hamzah Qata' ni dia tak membezakan sebab di dalam wazan-wazan lain dia ada. Ya. Sebenarnya ini penulisan lama, ya, penulisan baru Rasam Usmani dia tak menggunakan Hamzah Qata' dah. Jadi bila tuan-tuan menggunakan maklumat ni, pastikan tuan-tuan menggunakan Hamzah Wasal, bukannya Hamzah Qata'. Ya. Hamzah Wasal, non sukun, fa baris atas, ain baris atas dan la infa'ala. Ya. I itu ialah bukan Hamzah Qata' tapi Hamzah Wasal. Ya. Tengok template. Ya. Tengok template ni, tuan-tuan akan dapati wazan ke-7. Mungkin saya boleh kongsi sekarang lah. Ya. Yang ke-7, tengok template tadi. Ni wazan ke-7. Ya, yang ni. Hamzah Qata'. Hamzah Wasal, bukannya Hamzah Qata'. Hamzah Qata' tu betul, tapi itu penulisan lama. Ya. Jangan kita kata salah, tidak. Ya. Sebab rakan-rakan kita di Universiti Lead ni telah membenakan app ni lama dulu. Ya. Dah puluhan tahun dulu. Ya. Cuma dia tak updatekan dengan penulisan Rasam Osmani lagi. Ya. Jadi semua wazan 7, 8, 9 dan 10 dia bermula dengan Hamzah Wasal. Sini ada wazan Hamzah, ini ada Hamzah Wasal, ini ada Hamzah Wasal, ini ada Hamzah Wasal. So yang membezakan wazan ke-7 ialah apa? Nun tadi, nun yang sukun tu, ya. Kalau kita tengok di sini pun kita boleh lihat. Ya, dia ada nun sukun sebelum fa tadi. Ya. Setiap wazan tu kita sebenarnya boleh mencari kelainan dia supaya kita tahu bentuk tu adalah mengikut wazan-wazan yang tertentu. Jadi wazan 7 beza dia lah non yang sukun. Wazan ke-8 dia ada tambahan ta selepas huruf fa yang pertama tu. Ya. Dan wazan ke-9 huruf yang terakhir tu ditasydid dan dibaris ataskan. Itulah beza dia. Yang lain sama. Ya. Yang lain sama. Dan wazan ke-10 ialah sim dengan ta ni. Itulah penambahan wazan ke-10 yang membezakannya daripada wazan-wazan yang lain. So setiap wazan ni tuan-tuan kena pastikan kenal macam mana nak membezakannya daripada satu wazan ke satu wazan lain, bermula dengan tanda, ya. Kemudian kontak dia. Okey. Jadi kita terus kepada penerangan ke wazan ke-10 tadi, ya, iaitu ni wazan ke-7, wazan ke-8 ada penambahan ta selepas fa, wazan ke-9 huruf yang terakhir itu ditasydidkan, huruf lam tu ditasydidkan, itulah wazan ke-9. Dan wazan ke-10 ada penambahan sim dengan ta, sin yang sukun, ta baris atas. Yang pertama ni ialah hamzah wasal, istaf'ala, ya, istaf'ala. Jadi penerangan dia di sinilah. So kenapa istaf'ala tu digunakan adalah untuk mencapai kontak. Ya, wazan ke-10 ni ada 3 kontak dia. Ya, pertama dipanggilkan kauzatif. Ya, kauzatif maknanya melakukan sesuatu tu untuk menghasilkan sesuatu.
Itu dipanggilkan kausatif. Yang kedua, dia refleksif kausatif. Melakukan sesuatu tu untuk melahirkan, untuk menzahirkan satu sifat yang berbeza daripada yang pertama. Refleksif transformatif, dia kata. Ya, dia bagi contoh sini, he made himself an Arab. Dia Melayu, ya, tapi dia melakukan sesuatu, sama ada dari segi pakaian dia, persembahan dia, kan, cakap dia macam orang Arab tapi dia Melayu. Itu wazan konteks kedua, wazan ke-10. So ada kalimah yang menggunakan konteks wazan satu, ada kalimah menggunakan konteks wazan kedua, dan ada kalimah menggunakan konteks wazan ketiga. So lain kalimah akan menggunakan konteks yang berbeza, ya. Jadi wazan ketiga ni apa? Causative, to do to the self. Dia kata causative juga, tapi to do to the self. Maknanya he made the object to do himself. Objek tu ialah pihak kedua. Ya, himself pihak pertama. Jadi pihak pertama ni membuatkan pihak kedua objek tu melakukan sesuatu kepada diri pihak pertama tadi. Ya. Pertama ialah subjek, kedua ialah objek. So subjek ni meminta objek ni melakukan sesuatu kepada dirinya subjek tadi. Itulah wazan ketiga. Ya. So istauqada ni dia mengambil konteks yang pertama ni. Causative, to effortfully make come out ni contoh saja, ya. Istahroja. Istahroja. Maknanya apa? He extracted. Itu bahasa Inggeris dia lah, ya. Maknanya dia mengeluarkan sesuatu tu. Jadi dia mengambil konteks yang pertama. Begitu juga bila kita kata dia telah menyalakan api. Jadi nak perbuatan menyalakan tu, dia kena gunakan wazan ke-10 yang konteks yang pertama ni, causative. Ya. Kalau Maksudnya Prof, bersungguh-sungguh ya? untuk menyalakan api tu dia kena sungguh-sungguh lah, kalau tidak tak jadi api. Kenapa dia tak guna wazan dua ya? Wazan dua kan ada tasydid tu Wazan kedua bersungguh-sungguh. tu dalam konteks lain sikit biasanya. Oh, berulang-ulang. Dia akan berulang-ulang, berterusan, kan. Hmm. Itu wazan kedua. Itu lagi. Yang kedua, Prof. eh, Prof bagi contoh macam mana tadi? Yang kedua. yang Reflexive kedua, alama causative. tadi, alama wazan kedua. Alama. Alama ni mengajar, kan. Jadi mengajar ni Hmm. memang kena bersungguh-sungguh. Kalau mengajar tak sungguh-sungguh tak jadi mengajar. Dan dia kena berulang-ulang, berterusan, kan. Dengan penuh uh, apa ni terperinci, dengan penuh prihatin. Dia kena buat betul-betul, kan. Itu wazan kedua. Sedangkan Sebab wazan dia sebut direct tu. Direct tu saya check mengejek, dicemuh. Kenapa? direct ini maknanya menukar diri, bukan dia. Mengubah. Mengubah. Mengubah maknanya dia ni Melayu, kan, tapi Hmm. dia dia seolah-olah dia tunjuk kat orang dia orang Arab. Itu makna direct. Berpura-pura lah. Berpura-pura tu salah satu daripada contoh, tapi banyak contoh lah. Berpura-pura tu dah kira dah spesifik dah tu. Dia tak semestinya berpura-pura. Macam dalam ayat ke-6, mustaqimah tu bukan berpura-pura, ya. Dia menukarkan sifat dia yang benar dan tegak tu kepada lurus. Qoma Berat tu dan berdiri. Asal dia berdiri tegak. Qoma ni, kan. Hmm. Dia gunakan qoma tapi dia nak gunakan sebagai lurus. Jadi itu Hmm. dipanggilkan direct. Right. Dia mengubah sesuatu yang asal Hmm. kepada sesuatu yang lain yang sedikit berbeza tapi berkaitan. Susah Ah, juga nak ingat tu. Okay, okay. tak payah ingat. Fahamkan dulu, ya. Kalau ada faham tu tak payah ingat. Hmm. Ah,
Yang ketiga ni adalah A minta B Minta B. sesuatu pada A. Nasta'inu, ya, itu digunakan tiga ni. Konteks yang ketiga. Okey, dah ada 3 contoh lah ni. Yang Ya. pertama tadi contoh yang menyalakan api tu. Ini pun dia dah Yang bagi kedua, istakhraja ni pun dah ada bagi ni kan. okey lah. Biasa guna yang 3 je kan. Yang 1, 2 tu Biasa ke jarang-jarang banyak guna. ni lah ya. Ista'inu tu semua tu apa tu mintalah tolong tu semua ini yang konteks ketiga lah. Okey. Terima Terima kasih, Prof. Okey, ya, nampaknya kita dah sampai ke hujung ya. Hari Selasa dengan Sabtu dengan Rabu ni saya kena habiskan cepat sebab memang kena pergi kampus awal ni. Jadi kita sampai di sini sajalah saya tunjukkan kenapa dia menggunakan wazan ke-10 tadi. Istauqada tu dalam konteks yang pertama tu dipanggilkan kausatif tadi ya. Kausatif adalah untuk menzahirkan sesuatu dengan bersungguh tetapi dia tidak berulang-ulang. Dia sekali dia biasanya perbuatan tu, dah selesai tu danlah. Itu wazan ke-10. Kalau bersungguh-sungguh berterusan berkali-kali berulang-ulang ya, itu wazan kedua ya, wazan kedua. Okey, ya, kita berhenti di sini dulu dan besok kita sambung habiskan naron tu yang maf'ulun bih tu. Yang lepas tu kita akan sambung kepada perenggan ayat yang selepasnya ya, dengan melihat dulu maklumat-maklumat kepada kalimah tu, lepas tu kita akan buat perkongsian kepada penerangannya ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wansurna wal mujahidin fi Palestin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمجاهدين في فلسطين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih dokter.